kita berada dalam keadaan yang apa? Airnya keliru, istibah. Airnya berlaku istibah. Bila kita tidak pasti antara dua bekas itu, yang mana satu yang suci, kita tak boleh guna dua-dua. Faham? Kita tak boleh guna dua-dua. Dan apabila kita tak boleh guna dua-dua, adakah masih ada jalan untuk kita boleh menggunakannya? Sekarang tak boleh guna sebab masih lagi dalam kategori istibah. Dan adakah ada jalan untuk guna? Ada jalan tak nak boleh guna? Ataupun dua-dua kena buang? Faham? Kalau nak cari air lain, tak perlu bahas lah. Faham? Sekarang ni cuba bagi jalan. Ada tak cara untuk kita guna juga air ni? Maka ada jalan. Faham? Jalan dia adalah dengan jalan ijtihad. Cara dia adalah ijtihad. Bukan semua keadaan yang mana bila berlaku istibah kita boleh ijtihad. Bukan. Dia ada syurut dia. Faham? Kalau cukup syurut tu, maka barulah ijtihad tu sah. Kalau tidak cukup syurut, maka ijtihad tidak sah. Faham? Nanti di celah-celah ibarat ni kita akan keluarkan berapa yang boleh daripada syarat-syarat ijtihad yang disampaikan jumlahnya sehingga berapa? 12 oleh sebahagian ulama. Syarat ijtihad itu disampaikan sehingga mencecah 12. Dan ada nazam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saud yang dalam 6 bait, rangkap bait yang mengumpulkan syurutul ijtihad dalam masalah ini. Duduk. Allahumma salli baca. Kalaulah satu orang itu baca. Apa tadi? Sekali lagi. Walau ishtabaha ma'un tahirun binajisin. Binajisin ay bimutanajjisin. Faham? Lagi? Ka'an. Dia bagi taswir, dia bagi contoh. Bagaimana boleh berlaku istibah? Jadi istibah tu berlaku dengan apa? Contohnya, anjing telah jilat. Fi ahadil ma'aini. Kemudian anjing telah jilat salah satu daripada dua bekas. Anjing jilat tu pasti. Bekas mana tak pasti. Kalau anjing jilat tu sendiri tak pasti, dia tak panggil masalah istibah. Maksudnya istibah, ada anjing jilat ke tak ada, yang itu pun tidak pasti. Maka kita pakai hukum asal. Asalnya air suci. Faham? Tapi sekarang ni pasti anjing jilat salah satu, yang tak pasti mana satu. Barulah masalah istibah ni berbangkit. Faham? Okey. Kemudian Ijtihada. Maka hendaklah dia berijtihad. Ijtihad ni hukumnya wajib ke sunat? Ijtihad ni jadi wajib kalau memang ada dua bekas saja, tak ada air lain. Dan ijtihad ini hukumnya harus kalau apa? Kalau ada banyak air lagi. Faham? Ijtihad ni hukumnya wajib kalau memang ada air ini saja. Kalau air lain tak ada, maka jadi wajib. Dan ijtihad jadi harus kalau ada air yang lain. Maksudnya, walaupun ada pilihan, tak perlu nak pening-pening kepala ijtihad, kita ada air berlambak, tetap boleh ijtihad menurut pendapat yang muktamad. Kemudian al-mushtabahu alaihi, fa'il dia fa'il ijtihad fihi ma ay fi al-ina'ain. Kemudian batu taswir kepada ijtihad. Bagaimana rupanya nak berijtihad itu? Bi'an. Faham? Wa dhalikal ijtihadu musawwarun bi'an. Bi'an ya bahasa amma yubayyinu nabisa. Bi'an ya bahasa amma ka amman.
amma. Jadi dia berijtihad ni dengan mana dia berusaha untuk tahu. Dengan dia mencarilah apa-apa perkara yang boleh menjadi amarah, tanda yang menunjukkan kepada belah najis, yang memberati, faham? Tanda-tanda itu dia memberati zon bahawasanya bekas A ni lah yang najis, bekas B tidak. Carilah, usaha. Kemudian dengan alamat-alamat, dengan amarah. Kemudian Kaabah Karoshashin Haulal seperti contohnya dia tengok ada rasyash, percikan air kat sekeliling bekas. Bekas A ni ada kesan air terkeluar, bekas B tak ada. Jadi berat sangkanya bekas yang ada air terkeluar tu yang kena jilat anjing, berbanding bekas yang tak air tidak ada percikan. Itu dipanggil mencari alamat-alamat, ijtihad, usaha. Kemudian qurbil kalbi minhu, ataupun antara dua bekas ni yang anjing lebih dekat dengan dia berbanding bekas satu lagi. Contoh. Kemudian contohnya lagi, ada tapak kaki anjing, yang ini ada tapak kaki, yang ini tak ada. Faham? Itu lagi jelas. Tengok CCTV. Tengok CCTV tu dah tak dipanggil ijtihad. Faham? Itu dah jadi yakin. Ijtihad ni dia punya natijah dia zan, bukan yakin. Faham? Itu namanya ijtihad. Ada orang bagi tahu, itu bukan ijtihad. Nanti kat depan pun ada masalah orang bagi tahu. Lagi nampak tak? Fatatahara bima zanna taharatahu, maka boleh dia bersuci dengan bekas yang dia sangka. Kenapa dia guna perkataan zon? Sebab zon ni lah hasil dari ijtihad. Faham? Zon ni adalah muadda al-ijtihad, benda yang disampaikan oleh ijtihad kepadanya, muaddal ijtihad al-zon. Maka bersucilah ia dengan bekas yang menyangka ia, bima zanna ay bil ijtihad, bima zanna bil ijtihad taharatahu. Kemudian bil ijtihadi taharatahu minhuma minal aina'ain. Kemudian waqila in qadara, ini tu yang saya sebut tadi. Waqila ada 4 perkara yang difahami daripada perkataan waqila. Maksudnya pendapat ini dhaif. Masalah ini khilafiyah, khilaf bainal wajhain, kan? Yang dilabelkan dengan qila itu dhaif dan yang muqabilnya adalah mu'tamad. Adakah dia asal ataupun sahih tidak diketahui. Yang mu'tamad yang sebelum tu lah. Faham? Sebelum tu tak sebut. Yang maksudnya yang mu'tamad, yang kita boleh takdirkan sendiri. Bila dia kata ini qil, maksudnya lawan dia tu adalah yang mu'tamad. Waqila in qadara ala tahirin biyaqinin fala. Ada satu wajah yang dhaif mengatakan syarat nak ijtihad ni, kita tak mampu dapat air bersih secara yakin. Maknanya tinggal 2 ni je. Nak cari air bersih secara yakin tak ada, baru boleh ijtihad. Kalau masih ada cara lagi, tak perlu pening kepala 2 bekas ni yang keliru, pergi kat kolah, ada air paip, ada semua ada. Tak perlu. Pada ketika itu ijtihad tidak sah. Dhaif. Faham? Dhaif. Mu'tamad dia tidak ada syarat adamul qudrati ala tahirin biyaqin. Pendapat mu'tamadnya apa? Tidak disyaratkan adamul qudrati ala tahirin biyaqinin, tidak mampu untuk mendapatkan air yang suci secara yakin, tidak disyaratkan. Kemudian in qadara ala tahirin biyaqinin fala yajuzu lahu al-ijtihad fihima. Okey. Wa qawluhu ijtihada ay jawazan. Ijtihada tadi apa? Jawazan ke wujuban? Tadi saya dah terangkan. Ai ijtihada tu ai jawazan. Bila? Faham? Kalau dia mampu dapat air bersih lain, berijtihad tu harus je, sunat pun tak. Kemudian
junuban illam yaqdir alaihi. Yaqdir. Illam yaqdir alaihi. Dan hukumnya wajib kalau dia tak mampu nak dapat air suci dengan yakin. Hak tu je ada. Maka dia wajib lah. Kenapa wajib? Kenapa jadi wajib? Ha? Itu saja ada. Yalah, pasal apa yang tu saja ada dia jadi wajib? Ha? Dia nak guna ke dia perlu guna? Nak lain, perlu lain. Ha? Ya, sebab apa jadi wajib? Sebab apa? Ha, yang berdiri jawab. Sebabnya dia tidak mampu nak dapatkan air suci. Air itu saja yang dia ada. Itu hantar menjawab soalan dengan apa kan? Menjawab kenyataan dengan kenyataan yang sama. Dia panggil musadarah. Faham tak? Macam contohnya apa dia panggil? Tanya apa bukti kamu benar dalam apa yang kamu cakap? Bukti dia sebab saya cakap. Itu kan bukti je bang. Bukti dia kena satu lagi benda lain. Betul tak? Kalau tak dalam ilmu munazarah lagi musadarah kan. Itu kan soalan. Memang kita tanya sebab apa kalau dia tak mampu mendapatkan air yang suci, dia jadi wajib. Itu kan soalan. Betul anda jawab sebab dia tak mampu. Itu kan jawab soalan. Ulang balik soalan. Jawab apa? Sebab dia nak guna ke dia perlu guna? Nak guna. Kenapa bila kita nak guna benda tu jadi wajib? Maksudnya hukum tu diikat dengan kehendak kita ke kehendak Allah? Hukum wajib mesti ikat kehendak Allah kan? Kehendak kita. So apa? Ijtihad jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bi wajib. Kaedah tu. Jadi sebab kalau kamu boleh dapat jawab soalan ni dan kamu tahu untuk meletakkan wajib ni bila. Walaupun dia tak sebut, tapi itulah kefahaman dia. Dia yang kata wajib ni bila sampai waktu solat kita kena semayang. Faham? Waktu semayang ni dia ada awal, dia ada akhir. Untuk semayang kena ada wudu. Contohlah, kalau nak semayang, untuk wudu kena ada air. Untuk dia boleh guna air, dia ijtihad. Faham? Maka dia jadi wajib ni sebab ijtihad ini, tengok dia punya urutan dia. Semayang itu wajib. Nak semayang kena ada wudu, nak wudu kena ada air, nak air kena ada ijtihad. Oleh kerana ijtihad satu-satunya cara untuk dia dapat air, maka ijtihad dia wajib. Sebab dengan ijtihad lah dia boleh sempurnakan wajib air, yang sempurnakan wajib wudu, menyempurnakan wajib semayang. Maka pada ketika itu baru wajib. Oh, dia wajib ijtihad. Air dia tak nak, air tu dia nak guna untuk siram pokok. Ijtihad apa? Faham? Sudah tentulah surah yang kata wajib ijtihad, dalam surah dia perlu guna untuk ambil wudu. Kena letakkan kat situ jadi wajib. Bukan bila ada dua bekas dia mesti ijtihad kalau tak ada air lain. Kenapa pula mesti? Dia kan nak buat apa pun air tu. Kalau dia nak guna air tu barulah surah wajib tu ada. Faham tak? Dia punya urutan dia. Kalau dibuang air tu dosa tak? Air tu ada dibuang, dosa. Lalu dia tayamum. Dia boleh lagi tayamum lah, tapi sebab dia buang dia tayamum.
Berdosa tak perbuatan dia buang air tu, yang mengakibatkan dia tak dapat ambil wuduk, dia kena tayamum. Fikir-fikirkan. Okey? Macam? Faham kan? Soalan tu faham? Dia setiap benda wajib, dia mesti ada logik fiqh dia. Bukan tiba-tiba wajib je. Dia wajib, dia panggil wajib ni wajib aridi. Wajib ni dua. Satu wajib li zatihi, yang kedua wajib li ghairihi. Hukum wujub ni dia ada wujub zati, wujub aridi. Wajib ijtihad ni dia adalah wajib apa? Wujub aridi. Wujub wasilah, bukan wujub zat. Kalau wujud zat semayang, wuduk pun wujub apa? Aridi juga. Wuduk kan, wuduk hanya wajib bila kita nak buat benda yang kena wuduk. Bila kita nak buat benda yang tak kena wuduk, wujud tak wajib. Betul tak? Semayang dia, zat dia sendiri itu adalah wajib. Semayang fardu. Okey, boleh beza? Jadi bezakan yang mana satu wujub aridi, yang mana satu wujub zati. Jadi wajib berijtihad tu adalah wujub apa? Aridi. Antara bukti dia wujub aridi, iaitu ada surah dia tu harus. Faham? Benda yang wujud zati dia tak akan ada surah dia harus. Contoh sembahyang zuhur, ada tak surah sembahyang zuhur tu harus? Ada tak? Mana-mana surah sembahyang zuhur tu zat dia harus? Ada? Untuk orang yang mukallaf. Tak ada kan? Tak ada. Jadi kalau hukum yang jenis wujub aridi, dia boleh ada, dia boleh tak ada. Maksudnya ada surah dia ada surah tak ada. Kadang wajib, kadang tak wajib. Tengok keadaan. Lagi? Seterusnya. Wal a'ma kabasirin. A'ma kabasir fi ma dzukira. Dan bermula orang buta sama macam orang celek. Fi ma dzukira. Fi ma dzukira tu maksudnya apa? Fi ma dzukira min jawazil ijtihad. Faham? Orang buta ni macam orang celek dalam perkara yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu dalam perkara harusnya berijtihad dan wajibnya berijtihad. Maknanya orang buta pun boleh berijtihad dalam bab air. Nanti kamu akan belajar bab kiblat. Orang buta dalam bab kiblat dia taklid, dia tak ada ijtihad. Faham? Tapi dalam bab air boleh ijtihad. Sebab tu dia datangkan khilaf. Dia datangkan masalah orang buta. Kenapa? Sebab ada masalah lain yang kena ijtihad juga, orang buta tak boleh ijtihad. Orang buta dipanggil orang yang lemah daripada ijtihad. Sebab itu kita ada kaedah al-muqallidu la yajtahidu. Yang kedua, al-mujtahidu la yuqallidu. Orang yang boleh ijtihad dia tak boleh taklid. Faham? Orang yang tak boleh ijtihad orang yang tak boleh ijtihad dia kena taklid. Orang yang tak boleh ijtihad dia tak boleh ijtihad. Orang yang boleh ijtihad tak boleh taklid. Faham? Macam fil azhari. Fil azhari apa ada khilaf. Muqabil kata tak boleh. Sebab apa? Apakah dalil bahawasanya dalam bab air ni orang a'ma kita benarkan ijtihad? Dia boleh ijtihad ke sehingga kita benarkan? Boleh lagi. Dia masih lagi ada imkan boleh ijtihad. Contohnya li'annahu yudriku amaratan najisi. Tadi kan kita kata tanda-tanda najis tu kan dilihat. Orang ni kan buta. Ada peluang lagi ke dia boleh tahu najis selain daripada tengok? Li'annahu yudriku amaratan najisi bilamsi, dengan cara sentuh, dengan cara hidu. Faham? Maka oleh kerana ada surah-surah mungkin untuk dia boleh ijtihad, kita kata dia masih lagi boleh ijtihad. Sebab nanti dia ada lagi orang yang mana boleh ijtihad tapi tahayyara, tiba jadi bengong tak boleh ijtihad pun boleh juga. Jadi pada ketika dia tahayyur, dia nak kena buat apa? Seterusnya Muqabil Azhar kata al-a'ma la yajtahidu fi dalam masalah air. Faham? Dia ada masalah waktu, masalah kiblat, masalah air. Ini masalah air, bukan umum hukum ni. Al-Muqabil Azhar kata
orang buta tak boleh ijtihad dalam masalah ini. So kalau dia tak ijtihad, dia buat apa? Kalau dia tak ijtihad, dia buat apa? Okey, seterusnya. Sebab apa dia tak ijtihad? Li faqdil basar. Kerana dia tak ada pandangan, dia tak boleh melihat. Yang melihat itu adalah umdah, adalah sandaran, adalah teras kepada apa? Kepada ijtihad. Maknanya nak berijtihad ni bersandar pada tengok. Tengok tak ada, maka tak bolehlah ijtihad. Maka dibantah dibantah poin tu. Bantah poin yang mengatakan untuk ijtihad mesti dengan tengok sahaja. Ada cara lain selain tengok untuk berijtihad. So kalau kita mengatakan bahawasanya ada cara lain selain daripada tengok untuk berijtihad, maka bolehlah orang buta itu berijtihad. Maka sahlah ijtihadnya. Kemudian nampak? Kalau kita letakkan orang a'ma ni bukan orang yang mujtahid, maka dia tak boleh ijtihad. Dia kena taklid. Faham? Taklid ni maksudnya, apa maksud taklid? Taklid ni apa? Ada satu orang datang bagi tahu kat dia, berkat inilah anjing apa? Anjing jilat. Lalu dia ikut orang tu. Adakah itu dipanggil ijtihad? Adakah itu dipanggil taklid? Itu dipanggil taklid ke? Dia taklid ni, kita ikut akhdhu qaulil ghair. Taklid ni apa? Mengikut atau mengambil perkataan orang lain. Akhdhu qaulil ghairi alladhi mabnahu al-ijtihad. Faham? Dia yang dimasukkan taklid, kita mengikut perkataan orang lain yang perkataan dia itu berpunca daripada ijtihad juga. Maksudnya dia bagi tahu bekas A inilah yang sebenarnya mutanajis. Dia tahu mana? Dia ijtihad. Dia ijtihad begitu begini, maka menurut sangkaan zonnya A itulah yang mutanajis. Kita ikut dia, baru dipanggil taklid. Faham? Tapi kalau dia tengok dengan musyahadah, tengok dengan mata dia, kita ikut dia, itu tak dipanggil taklid. Faham? Taklid ni dia ikut mujtahid. Mengikut mujtahid baru dipanggil taklid. Faham? Mengikut orang yang tengok dengan musyahadah tidak dipanggil taklid. Satu orang, dia Nabi suruh buat satu perkara, dia buat. Perbuatan dia orang tak panggil taklid. Faham? Tak panggil taklid. Sebab Nabi itu sendiri kaulnya dalil. Faham? Kaulnya adalah dalil. Tapi kalau kita ni ikut Imam Syafi'i yang memahami hadis berdasarkan zon tertentu, kita dipanggil apa? Kita panggil muqallid. Contohlah tak ada siapa nak tolong ijtihad untuk dia. Dia seorang je kat situ. Kita pakai kaul yang kedua lah, yang kata tak boleh ijtihad. Habis dia nak buat apa? Maka maknanya air itu dia tak boleh guna. Tayamum. Faham? Kalau dia tayamum, sembahyang ni kena ulang balik tak? Itu semua dia punya rantaian, dia punya pembahasan dia. Kat depan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Au ma'un dia ataf kepada yang sebelum dia. Au ma'un walau ishtabaha ma'un wa baul. Faham? Yang tadi walau ishtabaha ma'un tahirun binajisin kan. Yang ni dia istibah antara apa? Ma'un wa baulun. Dia ada tiga masalah di bawah. Dia istibah ma'un wa mutanajjisun, maksudnya tahirun wa mutanajjisun pertama. Yang kedua tahirun wa baulun ataupun najisun ain, najisu ainin. Yang ketiga tahurun wa tahirun. Faham? Yang ketiga, surah ketiga. Pertama apa? Tahurun wa mutanajjisun. Yang kedua tahurun
ataupun tahirun wa najisu ainin, dan yang ketiga tahurun wa tahirun. Faham? Masing-masing ada hukum yang beza. Okey. Yang kedua ni dia berlaku istibah antara apa? Antara air putih yang suci lagi menyucikan, ataupun yang suci saja, yang suci lagi menyucikan lah, kita ambil yang tu, dengan air kencing. Apa beza dengan masalah pertama? Masalah pertama air mutanajis, air bernajis. Mutanajis dengan najis kan benda lain. Mutanajis ni dia tercemar dengan najis, dia bukan zatnya najis, kena najis. Kalau yang masalah kedua ni, contohnya air kencing. Air kencing ni dipanggil najis ain. Memang ain dia tu sendiri adalah najis, lain. Dua ni masalah lain. Maka apa dia? Awish tabah wa baulun. Bi'an. Jadi macam mana pula boleh tak perasan yang ni air kencing? Macam guna yang busuk. Dah terang-terang dah tahu dah. Macam bagaimana boleh berlaku istibah? Ini dia punya taswir dia, bi'an, faham? Bagaimana? Beginilah bi'an. Bi'an qata'at raihatuhu. Air kencing itu dah lama, dia ni banyak minum air kencing putih. Bau tu ada, tapi bila lama-lama dia bau pun hilang. Kenapa air kencing tu dia simpan lama sampai bau hilang? Tak tahu, tanya dia. Itu kan masalah saya. Masalah dah berlaku dah. Buat masalah kenapa dia simpan, itu bukan isu. Itu isu lain. Sekarang ni yang ada kat depan mata kes dia, begitulah. Faham? Ada satu bekas confirm ada air kencing, satu lagi bekas confirm air putih. Tetapi tak tahu yang mana satu air kencing, yang mana satu air putih. Bagaimana sampai tak tahu yang mana air kencing? Surah dia, andaian dia, air kencing itu sudah hilang baunya dan sudah tiada warnanya. Faktor lama. Kemudian boleh tak ijtihad macam kes pertama tadi? Boleh tak? Dia ijtihad buat macam tadi lah. Dia ijtihad yang mana berat sangka dia inilah air kencing, dia tinggalkan. Maka maknanya yang satu lagi tu dia boleh guna untuk bersuci. Berijtihad. Ada dua wajah. Pendapat yang muktamadnya lam yajtahid fil asah. Dia tidak boleh ijtihad. Faham? Wasani al-wajhus sani. Wajah yang kedua kata apa? Ka yajtahidu kal ma'aini. Dia boleh ijtihad kal ma'in, macam masalah sebelum ni. Seperti mana dia berijtihad di antara dua air. Cuma satu air suci lagi menyucikan, satu lagi air najis. Kita kata air kencing ni bukan air. Air kencing ni baul. Dia tak panggil air pun. Faham? Dia adalah baul. Segi bahasa pun tak dipanggil ma'. Faham tak? Dia ma'e. Dia bukan ma', dia ma'e. Faham? Cair. Kemudian wajah yang kedua kata boleh ijtihad. Apakah dalil wajah yang kedua? Qiyas. Faham? Wajah yang kedua ni kenapa boleh ijtihad? Dia qiyas. Dia kata dalam masalah sebelum ni boleh ijtihad, masalah ni pun boleh ijtihad. Faham? Maka dibantah. Nampak tak dia punya hujah dia apa? Qiyas. So bila orang kiaskan satu perkara dengan satu perkara yang lain, kalau kita nak hujatkan, menghujati kias tersebut, kita antara cara dia, kita menyatakan farq. Sebelum ni pun dah terangkan. Maknanya kita kata hujah kamu menggunakan kias tidak betul, kerana berlaku kias ma'al fariq. Isu ini tak boleh dikiaskan dengan isu itu, sebab antara isu ini dengan isu itu ada perbezaan. So bila dua benda berbeza, tak boleh diberi hukum yang sama. Wa farraqa al-awwalu ay wa farraqa qailul wajhil awwali. Faham? Telah membezakan ataupun telah menzahirkan perbezaan oleh orang yang qail dengan wajah yang pertama. Apa dia? Bi anna al-ma'a lahu aslun fi. Itu dia. Mana sama? Walaupun air itu bukan najis, tapi dia kan air. Dia ada asal usul
yang mana boleh menyucikan, dan dia pun air mutanajis kan boleh kita pulihkan, betul tak? Macam sebelum ni, air kencing dia zat dia tu najis. Air kencing tambah air kencing tambah air kencing jadi 2 kolah. Boleh tak guna bersuci? Tak boleh. Jadi benda yang boleh dipulihkan, dia pun berasal daripada benda yang memang suci, maka tak boleh dikiaskan. So kalau mengkiaskannya dengan kias ma'al farid. Kemudian yuraddidu apa? Yuraddu bil ijtihadi ilaihi ilal asal. Faham? Maksudnya dia lahu annal ma'a lahu aslun fi taharah. Maka ijtihad itu mengembalikan dia tu air itu dikembalikan dengan jalan ijtihad kepada asalnya, iaitu kita hukum dia suci. Ijtihad ni adalah satu wasilah yang Imam Syafi'i masuk dalam kitab usul risalah. Maknanya dalam syarak ni kita tidak ditaklifkan dalam semua masalah mesti yakin. Tak. Dalam kebanyakan masalah memadai kamu zon sudah cukup. Ini termasuk dalam rukhsah. Kalau kamu zon je dah cukup. Kita tak boleh guna mana tahu yang kita ijtihad ni rupanya air itulah yang mutanajis. Jadi orang tu jadi was-was. Tak. Syariat tidak taklifkan setara itu. Dia benarkan. Kita, kalau kamu memang berat sangka yang ni yang suci, maka hakikat dia macam mana, itu bukan taklif kita. Allah Ta'ala terima amalan tersebut. Imam Syafi'i istidlalkan dengan ayat Al-Quran, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Faham? Allah suruh kita menghadap kiblat. Kalau duduk depan Kaabah, dah tentu kita boleh nampak. Kalau duduk jauh daripada Kaabah, kita duduk jauh dari Kaabah. Zaman sekarang moden, zaman dulu tak ada alat satelit apa semua, tak ada. Orang duduk ribu batu daripada Kaabah, disuruh sembahyang menghadap Kaabah. Jadi apa cara dia boleh tahu Kaabah? Yakin? Tak boleh nak yakin. Maka dengan berat sangka arah itulah arah Kaabah sudah memadai. Daripada situlah dapat difahami bahawasanya zan adalah sumber hukum. Faham? Tidak ditaklifkan, yakin. Dan dia merupakan rukhsah daripada Allah Ta'ala. Dalam bab ijtihad ini, kita tidak disyaratkan kena tahu ainas sawab. Ainas sawab kita syarat. Ainas sawab itu maksudnya ainas sawab, ainal murad indallah. Benda yang memang dimaksudkan oleh Allah tidak disyaratkan. Ini dalam bab ijtihad hukum lah. Buat ijtihad dengan segala usaha digembelingkan untuk tahu apa maksud daripada syarak, kemudian dikeluarkan fatwa. Kalau sebenarnya salah fatwa dia tak berdosa. Faham? Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa ijtahada fa akhta falahu ajrun. Jadi benda ni di-applykan juga dalam masalah ni. Mungkin je dia ijtihad, dia sangka bekas A tu yang suci, sebenarnya bekas tu najis. Kalau macam tu nanti dia kenalah dengan Allah Ta'ala. Tak kena. Sebab untuk dia, untuk kita, taklif dia sekadar itu je. Berat sangka, kira sah sebenarnya. Faham? Kalau satu orang dia nak tahqiq juga sampai yang dalam-dalam, dia dipanggil apa? Dia dipanggil mubalaghah. Lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Dia panggil ta'annud. Faham? Bila tahan. Orang kata ijtihad dah cukup lah, tak payahlah nak pergi ni. Dia kata tak, saya nak bawa air ni pergi makmal, share DNA mana yang air yang ada DNA babi, ada DNA anjing air ni saya tinggalkan. Nak semayang sekarang, nak pergi makmal, bila keluar result. Orang kata ijtihad je, tak payah nak tahqiq sampai macam tu. Faham? Madai. Kemudian bikhilafil bauli, berbeza dengan air kencing, tak sama kan? Kemudian apa dia? Bal yuhraqani, bal yutlaqan, yukhlaqani, bal yukhlaqani. Maksudnya
Dalam surah nombor 2 ni, bila air kencing dengan air putih, kita apa? Kita tak boleh istiad. Habis nak buat apa? Yukhlatani, campurkan. Campur ke buang ke ikutlah. Campurkan. Faham? Lagi? Soalan dia, wajib tak dia buat yukhlatan dalam cara disebut? Wujuban ke nadban? Nadban lah dalam tufah. يخلطان أو يصبان أو يصب من أحدهما في الآخر. Nadban ke wujuban? Call UB ada. Siapa ada call UB? Yukhlapani apa? Nadban lah. Tak tulis apa-apa. Okey, tak apa. Kita jalan lagi depan. Okey. Bahkan dua bekas itu kita curahkan atau kita campurkan satu dengan yang lain. Kemudian lepas buat tu baru tayamum. Lagi summa yatayammam. Wa yusalli bila i'adah. Dan dia boleh semayang tanpa perlu apa? Ulang. Yukhlatan dengan ataupun yuraqan ni, yuhraqan ke apa, yusabban, ikutlah. Dia jadi syarat sah tayamum ke ataupun tidak? Faham? Ya? فإن تيمم قبل ذلك لم يصح لأنه تيمم بحضرة ماء. Dalam apa? Murni. Dalam tu coba. ثم يتيمم بعد نحو القلب. Fa'id. فلا يصح قبله. Faham? Wajib lah. Wajib. Tulislah wajib. Wujuban. Tepi tu. Yukhlatani atau yuraqani. Wujuban. Faham? Wujuban tu bukan kalau dia tak buat dosa. Kalau dia tak buat, tayamum dia tak sah. Faham? Dari sudut tu. Tak kisahlah. Maksudnya air tu tak ada. Alas. Dia faham tak dia punya logik dia? Kenapa kita kena tiadakan dulu air baru tayamum? Faham kan? Dia punya logik dia. Logik tak? Ni. Kita tahu lah. Kenapa? Mengapa? Sekarang tayamum kan tiada air. Jadi kalau dia tak campurkan air, dia tak dapat istiad. Dia bekas air. Kalau dia tak campurkan, maka kan syarat dia wajib dia campurkan. Kalau dia tak campurkan, maka dia laku yang tak pasti air ni suci kan, laku yang suci kan, tu yang tidak suci. Tapi kalau dia dah campurkan, maka dia dua-dua tu tak suci kan. Dia campur, kalau dia buang kan, dia dah mencukupkan untuk syarat untuk tayamum ni, tiada air. Faham? Maksudnya nak tayamum mesti air tak ada. Sekarang ni ada dua bekas confirm. Salah satu bekas tu air suci, confirm. Cuma tak tahu yang mana satu. Kalau dia tayamum dalam keadaan air tu masih ada, maksudnya dia tayamum dalam keadaan air ada. Sedangkan syarat tayamum falam tajidu ma'an, air tak ada. Faham? Selagi air tu belum dihapuskan, hapuskan tak kisahlah dia curah ke, dia campur bagi dua-dua jadi najis ke, tak. Maksudnya hapuskan, itlafkan air tu. Poin dia itlaf je. Cara nak itlaf pulang lah. Faham? Disiram pokok ke, dibuat apa, itu pulang. Yang penting dia itlafkan air, dia hapuskan air untuk mencukupkan syarat sahnya tayamum. Nampak kan? So kalau dia tayamum juga dalam keadaan ada air, maka dia kata tayamumnya itu tidak sah. Tapi kalau ada ulama kata memanglah air ada, tapi dia tak boleh guna. Dia tak boleh guna. Dan air itu dia tak boleh guna itu pun sebab syarak. Syarak tak bagi guna air macam tu.
Jadi kewujudan air itu macam tak ada. Faham? Air itu memanglah ada, tapi wujuduhu kal adam. Adanya air itu macam tak ada. So bila macam tak ada, bolehlah tayamum. Buat apa pula nak kena curah? Faham? Ada macam tak ada, kira tak ada lah. Bila tak ada, boleh tayamum. Logik tak? Mungkin juga macam tu. Ada tak ulama bahaskan macam tu? Tufah ada. إلا لأن معه ماء طاهرا بيقين له قدرة على إعدامه Oh, tell me. وبه فارق التيمم بحضرة ماء منعه منه له سبعا. Alat yang ada sebab ada sabuk dia tak boleh nak. Lagi? Okay, saja je dia panggil brainstorming. Atau brainstorming. Bagi fikir sikit. Sebab ada setengah keadaan maksudnya macam tayamum kan. Air ada, kita hukum tak ada. Contoh air ada, tapi air tu orang punya, dia tak bagi untuk ambil wudu. Maka air ada, kita hukum tak ada. Boleh tayamum, air ada. Faham? Air ada, tapi air tu dikelilingi oleh binatang buas jaga air tu. Komunis ke, tempat semua air tu, tempat air, mata air tu ada komunis. Lautan, cerita orang masuk hutan ni, Mayang. Air ada, tapi hukum tak ada. Ada contoh macam tu ada dalam syarak. So dalam kes ni tak boleh masukkan ke? Air ada, tapi kita hukum tak ada. Jadi kalau kita hukum tak ada, maka terus sahajalah tayamum, tak payahlah dicuahkan. Mana tahu nanti tiba-tiba dia dapat ilham. Tapi istiad kan tak boleh. Sampai bila pun tak boleh istiad. Apa dia? Mengenai wajib mencampurkan tu. Di sini ada ibarat wa ulima min dzalika annahu la yajibu al-khalqu. Okey. Saya tak berapa jelas sebelum yang sebab ayat ni. Tahu baca. Wa lima sebelum ayat tu. Qawluhu aw yuraqani aw ahaduma lima dzukira walam yanzuru litahalluq at-taharati bil ma'i bi'adadi dukhul al-waqti wa muni'a at-tasarruf fihi liwujud al-ishtibah wa ulima min dhalika annahu la yajibu al-khaltu wa in balagha bihi al-ma'u kullatayn wa huwa kadhalika wa bihi ulima saqafatu ma qila biwujubi sabbi bawlin ala ma'i kullatayn ma'a jama'atin la yakfihim illa bihi حيث يغيره ولو فرض مخالفا أشد ولا يغتر بذكر ابن حجر له في شرحه على أن ذكره له ليس للرضا به ولا لصحته وإنما ذكره للرد القائل بأن البول له أصل في التطهير بأوله إلى أصله الذي هو الماء المطلق ثم رأيت ما يرده في كلام علامة العبادي بقوله وما ذكره بعض المخالفين عن مذهبنا وذكر مثل ما تقدم ثم قال فهو غلط بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه نجس بلا خلاف. Itu bawah ibarat yang kita sedang baca ni ke? Ke depan lagi tu? Yuraqani. طبعا فاندفع تفسير الزكشي له بإمكان الرد الغوبي وهو في الباب. Latanya sini. Laisa ulam min falam yazil annama la yakun
fala yasihu qablahu huna. Fala yasihu qablahu huna. وفيما إذا تحير من tengok ni. Mana? أوعدما لما ذكر بل يخلطان كلا أو بعضا بأن يخلط من الإجماع ما في الآخر ما يثبت لو كان مخالفا فلا نصر ما يكون قصبا من أو يرقان أو دمان ولم ينظروا لتعلق الطهارة بالماء بعد دخول الوقت ومنع التصرف فيه. وعلم من ذلك أنه لا يجب الخلط وإن بلغ بالماء وكذلك. Bukan lain, masalah lain. أو أحدهما لما ذكر ولم ينظروا لما ذكر ni yang tadi tu. لخروجه بذلك عن يقين الطاهرين معه ولم ينظروا لتعلق الطهارة بالماء بعد دخول الوقت. Ini masalah lain. Yang khalaq ni masalah lain. Jadi satu masalah khalaq. Khalaq ni maksudnya ada air yang mana air itu 2 kolah contohnya, dan ada air kencing. Faham? Kalau kita campur air kencing tu dengan air 2 kolah, air itu jadi banyak lagi. Faham? Dan dia cukup untuk ambil wuduk semua orang. Dia cukup untuk ambil wuduk semua orang. Maka ada ulama kata wajib campurkan. Faham? Supaya itu mencukupi. Dengan syarat air kencing yang dicampurkan dengan air 2 kolah itu tidak mengubah air. Tidak mengubah air, ataupun air kencing itu sudah apa? Sudah apa? Tiada bau. Dan kita takdirkan, adakah perubahan takdiri juga berlaku? Kalau tak, dipanggil air itu istihlak, campur. Bila istihlak, maka dia akan hukum sebahagian daripada air. Sebab tu ulama kata, kalau air banyak, kita campur air kencing, semua air tu dihukum suci. Faham? Semua air kencing tu dipanggil dah istihlak, dah tak ada. Maka kalau dia bersuci dengan setiap titik daripada air itu sah. Walaupun sebahagian air itu air kencing, tapi oleh kerana telah berlaku istihlak, maka semua itu dihukum air yang suci lagi mensucikan. Maksudnya ada ulama kata wajib campur, tu masalah tu. Dia isyarat masalah yang satu lagi, bukan masalah ni. Faham? Bukan masalah ni. Wajib campur untuk cukupkan air. Yang ni wajib campur untuk rosakkan air. Itu masalah lain. Faham? Di sini wajib maksudnya dari segi apa? Supaya dia ini boleh apa? Supaya dia nak apa? Dia nak keluar daripada keadaan ada air yang suci biyakin. Maka ulama mengatakan, kalau kita nak jawab soalan tadi, bukankah sekarang ni dia ishtibah, maka dia tak boleh guna air. Bila tak boleh guna air, adanya air macam tak ada. Faham? Sama macam satu orang ada air, tapi dia tak boleh guna sebab sakit, maka ada air macam tak ada, dia boleh tayamum. Ada air, dia tak boleh guna sebab bukan milik dia, orang tak bagi. Ada air macam tak ada. Ada air tapi ada bahaya lah kalau nak pergi ambil air tu, sebab ada komunis ke apa ke.
Ada air macam tak ada. Dalam Zubat ada kan dia punya matan dia. Ada Zubat kata? Mana? Siapa ada matan Zubat? Tak ada siapa beli matan Zubat. Astaghfirullahaladzim. Dalam matan Zubat sebut? Tak hafal. Sebelum kita Taharah. Ada? Meh. Tak. Sekejap. Wah. Sabar. 59. Baik kita. Nanti tulis kat tepi. Ini kaedah masalah apa dipanggil adam hukmi. Mata Zubat sebelum bab taharah. Qauluhu wastasni mawjudan kama law udima kawajidil ma'i idza tayammama wa minhu ma'dumun kamawjudin muthil kadiyatin turasu an syakhsin qutil. Ini dia punya nazam dia. Wastasni mawjudan kama law udima kawajidil ma'i idza tayammama. Siapa suruh tengok, suruh tulis. Masya Allah. Yang mana nak tulis, yang mana nak tengok pun tak tahu. Wastasni mawjudan kama law udima kawajidil ma'i idza tayammama wa minhu ma'dumun kamawjudin musil wa minhu mawjudun kama'dumin wa minhu ma'dumun kamawjudin musil kadiyatin turasu an syakhsin qutil wa minhu ma'dumun kamawjudin musil kadiyatin turasu an syakhsin qutil. Faham? Wastasni, kata pengarang Zubat, wastasni mawjudan kama law udima. Dan hendaklah kamu kecualikan benda yang wujud, yang kita hukum dia macam tak wujud, kama law udima. Contoh dia apa? Kawajidil ma'i idza tayammama. Seperti mana orang yang mana dia ada air tapi dia tayammum. Ada air tapi tayammum. Sebab apa? Sebab ada air kita hukum macam tak ada air. Tu yang dia kata. Mawjudan kama law udima. Benda wujud kita hukum macam tak wujud. Ma'dum. Kemudian ada pula benda wa minhu ma'dumun ka mawjudin musil. Ada pula benda tu tak ada kita hukum ada. Lain pula. Balik. Wa minhu ma'dumun ka mawjudin musil kadiyatin turasu an syakhsin qutil. Sama macam contoh surah dia seperti mana diat. Diat yang diwarisi daripada orang yang dibunuh. Okey, kita belajar bab diat. Faman ufiya bin akhi apa dia? Apa ayat dia? Fadiyatun musallamatun ila ahlihi kan. Fadiyatun musallamah ila ahlihi. Contohnya bayar diat lah, kena bayar diat. Keluarga memaafkan tak ambil kisos, bayar diat. Diat ni dia akan dibahagikan mengikut pusaka punya pengagihan. Macam agihan pusaka. Yang akan dapat diat ni waris lah. Waris. Dan kaedah harta pusaka, kita hanya akan mewarisi ataupun harta-harta yang akan diagihkan ikut faraid adalah harta yang wujud sebelum mewaris kita mati. Wujud dan memang milik dia. Faham? Harta yang belum wujud dapat kemudian, macam dapat apa pampasan ke apa benda lepas mati baru dapat kan. Ada orang bagi hadiah ke. Itu tak dibahagi secara faraid. Faham?
Tapi dalam bab diat ni dibahagi secara faraid. Sedangkan diat ni dapatnya kemudian lepas mati. Dia mana ada wujud semasa si fulan mati. Maka tu yang dimasukkan, kita hukum dia seolah-olah wujud. Maksudnya waktu dia mati tu memang diat tu dah ada, sebab itu diagihkan seperti harta faraid. Itu maksud wa minhu ma'dumun ka mawjudin musil kadiyatin, seperti diat turasu yang diwariskan an syakhsin qutil, daripada orang yang dibunuh. Macam? Jadi dia punya jawapan dia, kita kata tak sah juga tayamum, sebab kalau kita ta'ammul dan perhatikan antara 3 surah dan campur ini 4, dia ada unsur apa? Dia ada unsur taksir. Faham? Siapa suruh lupa? Faham? Siapa suruh lupa? Yang mana satu? Yang air kencing. Jadi ada unsur taksir. Dalam surah lain semua uzur. Uzur sebab ada benda bahaya, uzur sebab dia sakit, kan uzur. Tak ada unsur cuai. Faham? Tapi kat sini ada unsur cuai sampai tak ingat. So bila ada unsur cuai, maka tak diberi maaf macam kes-kes yang lain. Faham? Okey. Seterusnya. Bi khilafi fayu'idu tak sah. Di sini pun dah tahu maknanya wajib, kan? Kalau dia lepas dia curah tu baru dia apa? Tayamum, maka sahlah tayamum dia dan dia tak perlu ulang. Tapi kalau dia tayamum juga, kemudian dia semayang, maka semayang yang dia kerjakan itu dia kena ulang semula. Betul tak? Sebab tayamum tadi itu adalah tayamum yang sebenarnya tidak sah. Lagi? Itu elak dia. Elak kena ulang. Li'anna ma'ahu ma'an tahiran biyaqinin. Kemudian? Ada qil. Khilaf. Bukan. Ada qil kata la ay la yu'id. Faham? Ada qil kata la yu'id. Walaupun dia belum curahkan air itu, la yu'id. La yu'idu salah. Bitayamum. Ada. Maksudnya adalah wajah macam tu. Wajah. Ada 2 pendapat dalam masalah ni, tapi muktamad dia mesti li ta'adzur isti'malihi. Yang tu rajih. Wa qila la. Ada qil kata tak perlu ulang. Maknanya bila tak perlu ulang, tak perlu curah. Faham? Bila semayang dengan tayamum tadi yang belum curah tu tak perlu ulang, maknanya tak perlulah curah. Ada wajah yang kata tak perlu. Elak dia macam kita sebut tadi lah, di ta'adzuri. Air memang ada, tapi ta'azzur daripada boleh guna lil istibah. Istibah itulah limani'il istibah. Yang menjadi mani' daripada boleh guna istibah. Maka wujuduhu kal adam. Lagi? Dipanggil tahayyur. Ini dipanggil apa? Tahayyur. Wa kazalika, begitulah juga hukumnya kalaulah dia berijtihad pada 2 air dan tidak nyata yang mana satu yang sebenarnya suci. Wa kadzalika ni maksudnya apa? Seperti itu juga, seperti apa? Iaitu min apa? Min wujubil khalti. Faham? Wa kadzalika tu maksudnya apa? Min wujubil khalti. Wujubul khalti qabla tayammum. Betul tak? Tak kena dah. Faham? Bijubin nahwil khalti. Dia tu dia kat situ. Maka tadi kan tu dia apa? Wa kadzalika iza ijtahada. Maksudnya la yajibu. Dia tu wa kadzalika la yajibu. Dalam Qalyubi tak ada syarah.
Itulah. Maksudnya wa kadzalika, begitulah juga dia ni ijtihad tapi tak jumpa, tak ketemu punca. Nak kata A pun tak, nak kata B pun tidak. Ini dipanggil apa? Tahayyarul mujtahid dia panggil. Orang yang ijtihad tu dia bingung, dia tak boleh buat keputusan. Jadi dia nak buat macam mana? Nak kena semayang dah ni, waktu dah nak habis. Ijtihad tak nampak. Tak ada tanda yang boleh menunjukkan kepada salah satu. Begitulah juga yang dia kena buat. Faham? Begitu mana? Begitu tadilah. Sama macam kes ini, iaitu kes orang yang mana ada air kencing, maka dia yukhlitani am yuhraqani, kemudian barulah dia tayammum. Faham? Dalam Tuhfah pun dia kata, contohnya orang tu orang buta. Kan kita kata orang buta tadi dia boleh ijtihad kan? Contohlah dia pun bingung, tak boleh nak ijtihad. Nak ikut orang, tak ada siapa yang boleh bagi tahu kat dia. Dia boleh tak tayamum. Tadi kan saya tanya soalan tu, sebelum dia tayamum ni, air yang ada tu adakah dia perlu curahkan dulu ataupun tidak? Maka dalam Tuhfah tadi, ya, dia kena yukhlatan dulu, barulah dia tayamum. Lagi? Walil a'ma maksudnya walil a'ma al-mujtahid lah. Boleh bagi orang buta dalam situasi ini, fi hadhil hala ay fi halati tahayyur. Fi hadhil hala fi halati tahayyur. Boleh bagi orang buta dalam situasi ini, situasi bengong. Bengong ke bingung? Orang Kelantan panggil bengong. Orang Selangor yang bingung. Bengong aku nak tahu benda ni. Bingung kan bengong. Bengong tu bodoh. Okey. Dia beza. Dalam kes ni kan kita kata orang buta dia boleh ijtihad. Dia ijtihad dia bengong. Kalau orang celek, dia ijtihad dia bengong. Dia bengong sebab tu dia tak ijtihad ke dia ijtihad kemudian dia bengong? Yang mana satu? Mana dulu? Mana datang? Bengong datang dulu baru tak boleh ijtihad ke? Tak boleh ijtihad baru datang bengong? Ijtihad jadi musabab, jadi sebab, bengong jadi musabab lah. Dia tidak boleh ijtihad mengakibatkan dia bengong. Dia bingung. Ke tak boleh ijtihad dengan bingung tu sinonim? Bukan? Okey, teruskan. Walil a'ma fi hadhil halah basir. Dia beza. Maksudnya mula-mula kita kata orang a'ma dia boleh ijtihad seperti mana orang basir, boleh. Bila orang basir ni dia bingung, dia blur, tak tahu nak tentu, padahal dia ni boleh ijtihad tapi dia blur. Pada ketika itu dia tak boleh taklid. Faham? Dia tak boleh ikut orang lain punya ijtihad. Ada kawan dia ijtihad juga, kawan dia kata A, dia ni ijtihad bingung, dia tak boleh taklid. Apa dia kena buat? Dia tayamum. Faham? Tapi kalau orang buta, dia ijtihad bingung, dia boleh taklid. Beza. Faham? Di kaedah asal dia kan dia sebut tadi, al-mujtahidu la yuqallidu. Orang yang dia mujtahid, dia tak boleh taklid. So dalam surah ni dia mujtahid, cuma dia sampai situasi tahayyur, tapi status dia masih mujtahid. Maka dia tak boleh taklid orang lain sebab atas kaedah al-mujtahidu la yuqallidu. Jadi kalau kita umumkan kaedah ni, orang buta pun sama juga. Bila orang buta tu tahayyur, dia mujtahid, dia tak boleh taklid. Itu muqabil asah. Tapi pendapat yang asahnya, yang ni keluar. Kalau dia mujtahid tapi dia buta, ketika inda tahayyur lahu an yuqallida, dia boleh taklid. Faham?
Dia orang buta dia lah. Orang buta ni dia tak jumpa cari. Siapa yang dia nak taklid? Sebab tak ada orang. Kan tadilah masalah tadi. Dia ijtihad. Ijtihad dia bingung. Dia bingung dia boleh taklid, tapi taklid tak ada orang. Nak buat apa sekarang? Tengok. Faham? Falas. Ataupun ada orang, tapi orang yang dia nak taklid tu pun bingung tak? Maka sama juga tengok. Lagi? Apa dia? Okey. Sekarang ni syarih nak terangkan tentang nahu. Baca ma'un wa baulun, kemudian lam yajtahid 'alal asahi bal la yukhlatani. Okey. Sekarang ni nak terangkan segi nahwu. Bal yukhlatani ke bal yukhlata. Maksudnya baca dengan buang nun ataupun baca dengan subutun nun. Baca balik. Bal yuqauluhu bal yukhlatani. Bal yukhlatani binunir raf'i. Baca dengan marfu'. Bal yukhlatani. Okey, seterusnya. Kama fi khattihi. Apa dia? Kama fi khattihi. Kenapa berdasarkan tulisan Imam Nawawi sendiri. Maksudnya dalam naskah manuskrip yang tulisan tangan Imam Nawawi memang ada nun. Ya, apa masalahnya? Ada ulama mengandaikan kita baca tanpa nun, atafkan dengan lam yajtahid fil asahhi bal yukhlatani. Faham? Lam kan? Lam yajtahid bal. Jadi baca yajtahid bal yukhlata. Dia ataf kepada majzum. Lagi? Jadi kalau kita baca dia dengan rafa', kena terangkanlah dia punya wajah i'rab dia. I'rab dia adalah apa? Jumlah istinaf, jumlah baru. Jadi yang merafa'kan dia tajarruduhu 'anil nawasib wal jawazim. Kemudian ataupun dia ataf pada mahal lam yajtahid. Dia bukan ataf pada yajtahid, tapi ataf pada mahal lam yajtahid. Faham? Ma'un istabaha ma'un wa baulun, kemudian lam yajtahid fil asah. Maka dia ataf kepada mahal perkataan lam yajtahid. Kemudian kalau kita kata dia itu rafa' sebab ataf kepada mahal lam yajtahid, maka apa huruf ataf yang ada dekat sini? Bal. Kalau kita kata baca dengan istinaf, bal tu dipanggil apa? Ibtidaiyah. Kan baca kan hatta dia ada hatta ibtidaiyah. Maksudnya bila di ibtidaiyah dia bukan mengatafkan jumlah sebelumnya. Sama ada baca dengan istinaf, maksudnya dia jumlah tu bal tu ibtidaiyah, ataupun dia ataf. Dia ataf kepada bukan yajtahid, tapi ataf pada lam yajtahid. Mahal lam yajtahid. Mahal yajtahid rafa'. Fahuwa lam yajtahid. Kan takdir gitu. Dia tulis apa dalam syarah? Ataf kepada mahal lam yajtahid. Mahal rafa' lah kan. Tapi mahal rafa' tu sebagai apa? Lam yajtahid. Oh. Dia mahal dia rafa'. Dia tidak beramal. Lam yajtahid. Fahuwa lam yajtahid. Okey? Lagi? Seterusnya, lau ni tidak menjazamkan kan?
Dia lau ni huruf syarat menjazamkan ke tak menjazamkan? Baca Alfiah. Apa ha? Lau kau belajar kan dalam syarah Mi'at Amil. Kan dia ada huruf syarat yang menjazamkan. Dia ada huruf syarat, makna je syarat, tapi dia tidak menjazamkan. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Ini dipanggil apa? Dia panggil jazim tak? Kemahal. Tak kan? Okey. Ini baca Alfiah. Lau. Seterusnya. وهي هنا وفيها بعد الانتقال من غرض إلى آخر. Jadi bal kat sini fahiyah huna lagi. وفيما بعد الانتقال من غرض إلى آخر. Intiqal min gharadin ila akhara. Kemudian seterusnya. أو وما ورد. Habis. Ini surah yang ketiga. Ini surah yang ketiga, yang terakhir lah, iaitu apa? Berlaku istibah antara tahur dan tahir. Tahur dan tahir. Dia bagi contoh dalam matan, berlaku istibah antara air suci lagi menyucikan dengan air mawar. Air mawar ni tahir. Air mawar yang macam mana? Sama juga kita taswirkan, inqata'at raihatuhu, yang bau dia dah tak ada, pekat dia pun dah tak ada. Jadi tengok sekali imbas sama je, bau mawar langsung tak ada, tapi pasti salah satu bekas tu isi air mawar. Dan kita boleh bagi contoh yang sama, satu bekas tapi dia tak boleh. Satu bekas air mustakmal, satu bekas air suci lagi mencikan. Itu nak bubuh bawah tajuk mana? Satu bekas air mustakmal, satu lagi bekas air suci lagi mencikan. Dia nak ijtihad, bekas yang mana satu? Air yang suci mencikan. Jadi dia seumpama masalah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Masalah nombor apa? Nombor 3. Nombor apa? Apa? Wa idnuha sumatuha. Apa dia? Nombor 3. Lain. Nombor apa? 3. Satu kan 3. Faham? Dia jenis dia sama macam nombor 1. Sebab air mawar ni dia bukan air, dia laisa lahu aslun fi taharah. Air mawar mana ada laisa lahu aslun fi taharah. Air mutanajis, maksudnya kalau air mutanajis pun begitu cara dia, air mustakmal lagi lah, air mustakmal lagi tinggi daripada air najis. Faham? Cuma cara dia ni ada cara yang tambahan yang kita boleh buat pada air mustakmal. Kita boleh gunakan cara air mawar atau mustakmal. Sama ada ijtihad, atau dia pakai dua-dua sekali. Air mustakmal senang je. Dia ambil wudu, guna dua-dua bekas. Falas. Betul tak? Dia ambil wudu, guna dua-dua bekas, maka confirm dia ada wudu. Betul tak? Betul lah. Betul pula. Tapi kalau satu air mutanajis, satu air suci, dia guna dua-dua bekas, boleh tak? Macam kes pertama tu kita selesaikan dengan cara guna dua-dua bekas tu. Boleh tak? Tak boleh, sebab confirm tubuh dia mutanajis. Betul tak? Bila guna dua-dua, confirm dia mutanajis. Tapi air mustakmal tak ada masalah. Dia ambil wudu bekas A, dia ambil wudu bekas B. Tak kisahlah bekas A ke bekas B yang mustakmal, confirm dia telah guna air yang suci lagi mencikan, maka wudu dia selesai. Maka tak perlu pening kepala nak ijtihad.
Jadi nanti air mawar ni pun sama. Cara dia nak selesaikan, dia tak boleh ijtihad juga. Cara dia guna dua-dua bekas. Faham? Dua-dua bekas dia guna. Air mawar kan suci, tak ada masalah lah kalau dia tuangkan atas badan dia. Dia guna bekas pertama, guna bekas kedua, confirm dia telah ambil wudu. Ada ulama kata, tapi payah sikit. Satu tangan kanan letak air bekas air, tangan kiri tak habis, dia tunggu je. Kemudian tukar bekas. Yang mana lagi senang? Guna bekas A dulu, baru guna bekas B. Lagi senang lah kan. Wallahualam. So kita nak tulis syair tu.